Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak ceritakan dua kisah. Cuma kisah yang pertama dia agak panjang sedikit dan Abang pecahkan kepada dua. Dan kisah yang kedua pendek. Jadi kalau dihitung-hitung macam ada 3 cerita. Cumanya cerita pertama dan yang kedua adalah pengalaman daripada seorang budak perempuan yang sama. Jadi hari ini sebelum Abang mulakan cerita, kita doalah sama-sama semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang bagus, dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini oleh yang di atas, iaitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohonlah sama-sama, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum tu Abang nak ucapkan keseronokan Abang bercuti ke Pulau Pinang pada hari Minggu yang sudah, dan Abang dapat penuhi semua hajat yang mak ayah Abang dan keluarga Abang harapkan, dan termasuklah makan durian dekat balik pulau Negeri Sembilan lah, balik pulau Pulau Pinang. Dan sempat juga Abang melawat 2 lokasi yang pernah Abang sebut dalam video Abang, iaitu Bukit Salbiah, memang seram sejuk bukitnya, dan juga satu cerita Abang pernah ceritakan dekat dalam YouTube Abang, tapi Abang lupalah YouTube yang mana. Kisah dia tak boleh keluar daripada rumah dan dia minta pertolongan daripada nenek dia. Waktu tu dia mengandung, dia menyewa satu rumah pangsa yang rumah tu memang berhantu, dipunyai oleh seorang bomoh yang dia tak boleh melangkah tu daripada rumah. Dia cuba nak keluar daripada rumah tapi dia tak boleh keluar daripada rumah, sampai dia terpaksa telefon nenek dia. Nenek dia kata peluk nenek, pegang tangan nenek, dan akhirnya dia orang melangkah sama-sama keluar daripada rumah. Abang pergi ke kawasan rumah tu. Jadi bila Abang tengok kawasan rumah tu, Abang tak berani nak pergi depan rumah sebab Abang takut rumah tu dah ada orang. Jadi Abang cuma tengok daripada nun jauh-jauh je lah, supaya benda-benda seram yang ada kat rumah tu takkan melekat kat Abang. Itu kita kena elakkan, sebab kita pun, Abang pun cerita kisah-kisah seram kan. Okey, jadi jom kita teruskan. Dah cerita panjang sikit tadi mukadimahnya. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan namanya Nur Ashikin. Dia kata bang boleh beritahu nama sebenar, cumanya walaupun nama dia Nur Ashikin, Abang tukarkan kepada nama Damia, D-A-M-I-A, Damia, nama salah seorang pendengar penonton Abang yang minta namanya digunakan. Sempena apa Abang tak ingat, rasanya macam hari jadi lah, lebih kurang macam tu. Damia cerita kisah ni berlaku pada tahun 1994. Pada waktu tu dia masih lagi darjah 6. Bukan, itu darjah 6 dia, cerita lain, salah. Dia waktu tu dah tingkatan 3. Dia dah tingkatan 3 dan dia bersekolah dekat satu sekolah, kalau tak silap Abang, lokasi cerita ni adalah terletak di Shah Alam, Selangor. Damia ada seorang adik perempuan dan dia dengan adik dia sangat rapat. Tapi masalahnya sejak daripada kecil, Damia ni dia macam bukanlah seronok, dia macam jealous jugalah. Dia kata, dia cerita dekat Abang, dia jealous juga. Sebab adik dia ni memang pandai daripada kecil sampailah ke besar. Pandai. Lepas tu habis pula UPSR, dapat keputusan menjala A dia sampai dapat tawaran ke satu sekolah asrama penuh. Damia kata dia seronok adik dia dapat sekolah asrama penuh, tapi jauh di sudut hati dia jealous. Bukanlah jealous, dia rasa macam alamak, kalaulah aku yang dapat pergi asrama penuh tu kan bagus kan. Tapi tak boleh sebab Damia kata dia pada waktu tu tak pandai. Sekarang ni dia dah pandai tau. Dia dah pandai sekarang ni, kerja kerajaan dia, pegawai besar. Jadi dia kata pada waktu tu dia tak pandai, dia kata. Jadi dia nak dapat masuk sekolah asrama penuh dengan keputusan yang ada tu pun rasa macam ya tak yalah, boleh ke tak boleh je lah dapat. Keputusannya tak berapa bagus sangat masuk UPSR, jadi tak dapatlah tawaran dia masuk asrama penuh. Bila adik dia dapat, dia seronok lah. Mak ayah dia memang dia kata tak beza-bezakan. Walaupun dia sekolah biasa, dia kata daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 waktu tu, dan adik dia sekolah asrama penuh, tapi mak bapak tetap anggap layanannya sama. Dua-duanya sama, dilayan sama rata. Cumanya dia kata
dia punya antara sebab kenapa dia tak dibenarkan oleh bapa dengan mak dia untuk masuk asrama penuh adalah Damia ni memang daripada kecil ada sifat yang sangat penakut. Kalau tengok cerita hantu, sikit je hantu keluar ala-ala apa tu Joe Jambul pun Joe Jambul yang hantu ala-ala Kak Limah pun dia memang senang takut dan dia akan terbawa-bawa dalam mimpi. Benda ni daripada kecil sampai ke besar dia jadi macam tu. Jadi itu antara sebab kenapa dia tak dibenarkan oleh mak bapak dia untuk masuk asrama penuh. Mak bapak dia cakap walaupun dapat keputusan besar macam mana, bagus macam mana, Damia tetap tak boleh masuk asrama penuh. Dan ia menyebabkan Damia rasa sedih lah juga, dia tertidak motivasi, dimotivasi. Jadi dia punya semangat untuk pergi asrama penuh dan dapatkan keputusan bagus tu merendah sebab dia ada penyakit yang boleh kata agak serius, terlalu takut, kata Damia. Tapi bila dia tengok adik dia masuk asrama, dia semangat. Dia kata dia pun nak masuk asrama walaupun tak dapat sekolah asrama penuh, dia nak masuk universiti, dia kata. Jadi semangat yang macam tu bagus. Tapi dia kata cerita ni adalah berkenaan dengan adik dia dan juga sifat penakut dia. Macam mana dia akhirnya menyesali apa yang dia buat. Bila adik dia dah masuk asrama, dia kata asrama tu pula terletak dekat Negeri Sembilan, sekolah asrama penuh tu. Dia pun hantarlah adik dia. Seronoklah tengok sekolah asrama penuh tu, tersergam indah. Adik dia pula bersekolah dekat situ. Lepas tu sekolah tu pula memang cantik molek. Guru-gurunya bagus, ada pelajaran agama, ada pelajaran sains. Tapi dia pesan dekat adik dia, adik belajarlah sungguh-sungguh. Dia kata akak tak dapat masuk asrama penuh, adik dapat masuk asrama penuh, buat betul-betul. Jadi bila dengar semangat macam tu, si adik tadi rasa macam mendapat sokongan akak kan. Jadi seronoknya lain macam lah kan. Mak bapak pula banggalah dapat anak masuk asrama pada zaman tahun 1994 waktu tu. Tapi benda tu semua berubah dalam keadaan sekelip mata selepas adik dia masuk asrama selama 2 bulan. Selepas adik dia masuk asrama 2 bulan, tiba-tiba pihak sekolah telefon mak ayah dia, mak ayah Damia, minta mak ayah Damia jemput si adik ni tadi daripada sekolah. Jadi bila dia jemput adik daripada sekolah, Damia sebenarnya tak dapat nak teka kenapa adik dia ni kena jemput daripada sekolah. Maksudnya pihak sekolah suruh ambil. Adakah keputusan dia tak bagus ataupun dia ada buat perkara yang melanggar peraturan sekolah? Tapi bila dia tanya dengan mak dia kata tak ada apa-apa, cuma adiknya kurang sihat. Itu je yang mak bapak dia beritahu. Tapi Damia rasa macam ada yang tak kena. Jadi bila adik dia sampai rumah, dia tanyalah dengan adik dia. Sebenarnya kenapa adik dia ni kena balik ke rumah? Pihak sekolah bagi cuti sebulan. Dia pun pelik lah, dia kata. Jadi dia tanya-tanya dengan adik dia. Mula-mula adik dia mengelak-ngelak nak beritahu, tak nak beritahu sebab mungkin adik dia rasa macam memalukan. Tapi lepas didesak-desak oleh Damia, akhirnya adiknya beritahu. Rupanya dekat sekolah tu ada kejadian histeria besar-besaran. Dan antara mangsa histeria yang paling teruk adalah si adik Damia ni. Jadi adik Damia ni boleh dikatakan antara orang yang disuruh balik ke rumah sebab mengalami histeria yang melampau-lampau teruknya. Sampaikan pihak sekolah minta si mak ayah ni pergi hantar berubat dulu. Jadi bila dengar alasan macam tu, Damia rasa macam sedih sangat sebab inilah adik yang diharapkan untuk teruskan cita-cita dia masuk asrama penuh, kena pula tersampuk dengan hantu jembalang jin. Hantu jembalang jin. Lebih kurang lah. Tersampuk lah, adik dia tersampuk macam tu. Jadi dia rasa sedih. Tak apalah, dia cakap dengan adik dia, okey, kita berehatlah kat rumah. Jadi bila dah dia tanya adik dia, adik pun dah terangkan cerita pada mula sampai habis. Damia tanyalah dengan mak dia, apa yang perlu dia buat, apa yang perlu mak dia buat. Jadi mak dia cakap mungkin nak bawa adik dia ni dalam masa terdekat ni pergilah berubat. Tapi tengok dulu keadaan adik dia. Kalau keadaan adik dia okey, tenang, tak ada apa-apa, maksudnya benda yang ada dekat sekolah tu yang menyebabkan histeria tu tak ikut balik ke rumah. Tapi kalau adik dia mengacau-racau lagi, terpaksalah mak ayah dia bawa lah pergi Darushifa ke, ya at least pergi jumpa imam-imam lah untuk berubat. Okey.
Jadi bila Damia ada macam tu, okeylah dia disimpati dengan adik dia. Jadi nak dipendekkan cerita, nak jadikan cerita, malam tu tidurlah dia orang satu keluarga. Mak ayah tidur bilik lain, Damia tidur bilik lain, adik dia tidur bilik lain. Ni adalah rumah teres 2 tingkat. Jadi tengah malam waktu tu Damia kata dia nak PMR. Dia tengah berusaha untuk PMR sebab dia kata dia nak gunakan keputusan PMR dia untuk masuk ke asrama penuh. Bagi anak-anak yang tak tahu, PMR tu dulu adalah peperiksaan besar pada budak-budak tahun 90-an. Dia akan ambil pada tingkatan 3 umur 15 tahun. Itu peperiksaan besar, sama besar macam UPSR, sama besar macam SPM. Jadi waktu tu Damia kata banyak masa dihabiskan dalam bilik dan dia akan study setiap malam. Tapi tak sangka pada malam tu dia mengalami peristiwa yang kurang baik. Malam seterusnya pun sama. Okey, ni abang nak cerita dapat part dia punya seram dia. Jadi malam tu tengah-tengah Damia study, lebih kurang pukul 11-12 malam lah macam tu. Dia dengar macam bunyi mulut terkatuk takut. Dia katak macam ni. Dengar gigi dengan gigi belaga. Waktu dia kata datang daripada mana bunyi ni, macam pelik sangat, macam orang makan, tapi orang makan dalam keadaan yang ganas, yang kasar. Jadi bila dia amati betul-betul bunyi tu, rupanya datang daripada bilik sebelah, iaitu bilik adik dia. Ni seram. Abang nak cerita pun seram. Jadi dia pun memang seram. Dah pukul apa? Pukul 12.10. Jadi Damia kata dia pun cari-cari bunyi tu punca daripada bilik adik dia. Dia pun keluarlah daripada bilik dia, ketuk bilik adik dia. Dia tak naklah rempuh-rempuh terus masuk, takut adik dia dalam keadaan yang tidak bersedia kan, tak pakai yang elok, dia kata. Jadi dia ketuk-ketuk, adik dia tak menyaut. Tapi bunyi ketak gigi tu memang kuat gila, memang dengar datang daripada bilik adik dia. Jadi Damia pun buka lah slow-slow bilik adik dia, dan bilik tu tak adalah gelap sangat. Dia kata sebab ada lampu tidur. Dia buka lampu. Lepas dia buka lampu, dia tengok adik dia tengah berselimut sambil memalingkan muka. Maksudnya dia tidur mengiring. Jadi bunyilah, dia tengok perhatikan, betul bunyi ni daripada sini, dia kata. Dia cerita kat abang ni, dia kata betul bunyi daripada sini. Jadi dia nak kejutkan adik dia, takut adik dia mengigau ke apa. Jadi dia pun tariklah selimut adik dia. Bila dia tarik selimut adik dia, waktu tu dia tak terfikir tau. Dia kata adik dia tengah belaga gigi ni, mungkin adik dia mimpi. Tiba-tiba tangan dia menggigil. Nak tahu sebabnya? Nak tahu sebab apa? Sebabnya ialah adik dia berambut pendek. Tapi yang dekat atas katil tu rambut panjang. Lepas tu dia pun selubungkan adik dia balik. Dia lari ke bilik sebelah. Dia tutup pintu. Dan dia dengar adik dia turun daripada katil pergi ke depan bilik. Dia ketuk bilik dia. Kak. Kalau abang lah tak buka pintu. Dania pun dia tak buka pintu. Adik dia ketuk. Kak, saya nak tidur. Adik nak tidur dengan akak. Bukalah pintu. Dia goncang-goncangnya tombol. Damia senyap gila waktu tu, memang tak berbunyi. Dia yakin yang dia nampak tu bukan adik dia. Sebab adik dia rambut pendek. Tapi yang dia nampak tu rambut panjang. Dia kata baik sangat-sangat. Dia sempat masuk dekat dalam bilik. Dia sempat kunci. Sebab dia dah rasa benda lain macam. Tapi dia tak sangka adik dia berlari ikut dia. Kalau abang matilah. Sebaik adik abang sebelah tua-tua. Jadi bila dia ketuk bilik, adik dia ketuk bilik, dia tak buka. Dah gendang-gendang sampai daripada ketuk-ketuk biasa, sampai dah bergendang bilik tu. Seolah-olah adik dia nak masuk ke dalam, nak tidur sama dengan Dania. Kalaulah masa tu Damia berani buka pintu sekali, tengok rambut panjang sampai ke lantai, tak ke huru-hara. Dah lah Damia ni cakap dia ni penakut gila. Habis penakut lah. Jadi dia tak buka pintu. Dia biarkan adik dia gendang-gendang pintu. Nak tidur dengan kakak. Sampailah lebih kurang 10 minit. Akhirnya adik dia pergi masuk dekat bilik, kunci. Lepas dah kunci, dia dengar daripada bilik adik dia tergelak-gelak. Agaknya macam adik dia gelakkan dia kot, sebab terlalu takut. Waktu tu dia kata tak ada semangat lagi nak study. Dia dah gigil. Walaupun dia kata
bilik dia kipas pasang 5, dia punya panas berpeluh-peluh, memang tak boleh nak cakap. Waktu tu mana ada handset. Kalau ada handset bolehlah dia telefon mak dia yang dekat bilik depan, mak adik dah jadi jembalang, boleh cakap macam tu. Tapi mana ada telefon. Kalau nak ketuk bilik mak dia, kena keluar daripada bilik. Kalau dia keluar daripada bilik, tiba-tiba adik dia sergah dia dalam keadaan yang tak wajar macam tu, tak kepengsan dia. Lepas tu dia kata daripada dia ambil risiko, lebih baik dia tak buka pintu, dia biar tunggu waktu subuh sampai mak dia ketuk pintu. Sebab selalunya kalau sembahyang subuh, mak dia akan ketuk pintu, minta buka pintu, nak kejut-kejutkan anak kan. Jadi dia buat keputusan tak keluar pada bilik, walaupun dia dengar adik dia dekat bilik sebelah gelak-gelak. Waktu tu Damia rasa macam habislah. Memang betul lah adik dia ni memang kena rasuk, dan memang betul benda tu ikut daripada sekolah sampai adik dia balik ke rumah. Itu adalah penamat cerita yang pertama. Abang akan sambung ke bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni memang tak kurang ekstrimnya. Waktu abang dapat cerita ni, abang rasa macam waktu tu hujan tau abang dapat cerita ni. Abang kalau buat calling-calling selalu tengah malam. Bukanlah tengah malam. Maksudnya pukul 10, 10.30. Siapa-siapa yang pernah bagi cerita kat abang mesti tahu itulah waktu abang dapat cerita. Dan selepas dapat cerita tu, abang akan buat rakaman dalam video-video yang abang nak tayangkan. Waktu dengan kata lain, abang buat rakaman selepas abang dapat panggilan telefon. Macam tu juga cerita Damia ni. Jadi cerita sambung. Jadi besok malam tu memang Damia tidur dekat bilik, tak buka pintu sampailah mak dia kejut sembahyang subuh. Bila mak dia kejut sembahyang subuh, mak dia buka pintu, mak dia tengok Damia muka pucat, sampai mak dia tanya, "Kenapa ni? Kakak kenapa?" Waktu tu Damia tak nak sebut. Cuma Damia cakap, mak dah tengok adik ke belum? Dia kata, mak dah tengok dah pintu dia. Tengok mak tengok dia masih tidur lagi. Ni adik perempuan, dia lupa apa nak beritahu. Jadi dia kata okey, tak apalah. Dia pun tak berani nak pergi bilik adik dia. Dia pun siap-siap untuk pergi sekolah. Dan mak bapak dia pun siap-siap nak pergi kerja. Jadi adik dia akan tinggal rumah sorang-sorang. Jadi Damia tanya dengan mak dia, kesianlah adik dia tinggal sorang-sorang kat rumah. Tapi mak dia cakap, tak apa, mak Su dia sekejap lagi sampai. Mak Su dia akan teman adik dia dekat rumah tu, sebab adik dia memang tak sihat. Dan nak jadi cerita, Mak Su dia ni dia memang orang-orang yang berani. Jenis-jenis orang yang berani. Kalau tak silap abang, kalau tersalah, minta maaf ya Nur Ashikin. Mak Su ni waktu tu tomboy. Kalau tak silap abang lah cerita dia macam tu. Kalau tersalah nanti betulkan dia. Jadi mungkin Mak Su dia ni mempunyai semangat yang seperti lelaki kan, yang berani macam tu. Abang ni penakut, dikira semangat perempuan ke apa? Bukannya berani sangat. Ya cerita seram ni. Cerita apa pun abang rasa seram. Okey, sambung cerita. Tergelak pula. Okey. Lepas tu, dia pun Damia pergilah sekolah. Mak bapak dia pergi kerja, mak Su dia tinggal di rumah. Jadi tengah hari tu, tengah hari tu Damia balik, dia tengok ada mak Su dia pun dah siap masak semua, dia makan. Lepas tu dia tengok adik dia dah mula lain tau. Dah mula mukanya kusam. Lepas tu tak banyak cakap. Lepas tu dia kesian sebab dia masih lagi form 1 waktu tu. Dia kesian, dia muka kusam. Lepas tu dia tanya dengan Mak Su dia, ada apa-apa tak berlaku dekat adik dia? Mak Su dia cakap, Mak Su dah tahulah ceritanya kan, yang mak dia ceritakan. Mak Su dia cakap tak ada apa-apa berlaku kat adik dia, cuma adik dia ni seorang yang periang patutnya, tapi tak tahulah kenapa dah masam macam ni kan. Jadi Mak Su dia pun memang maklum lah yang adik dia ni pernah mengalami kerasukan dekat sekolah. Okey, jadi okeylah, aktiviti petang tu berlaku seperti biasa sampailah mak bapak Damia balik lebih kurang waktu pukul 6 dekat pukul 7 petang. Mak bapak dia balik. Bila sampai kat rumah, mak bapak dia pun okeylah, lepas main maghrib, Mak Su dia pun balik dan diorang pun makanlah sama-sama. Bila makan sama-sama tu, waktu tu Damia terus beritahu pada mak ayah dia ni tentang apa yang terjadi dekat adik dia malam tu. Waktu tu adik dia cakap, mana ada, adik tidur lah, mana ada adik pergi bilik akak, adik ketuk-ketuk bilik akak. Iyo, dia kata adik tidur ketuk-ketuk bilik akak, nak tidur dengan akak. Lepas tu rambut adik bukan pendek, rambut adik panjang. Waktu tu si emak dengan ayah ni dah macam, alamak, adik macam mana. Memang Damia nampak muka mak ayah dia dah macam cuak tau. Okey, jadi bila dah dituduh-tuduh macam tu, adik dia ni macam terasa tau.
dah macam rasa macam, dia kata dia okey, tapi disebabkan kakak dia tuduh macam tu, dia rasa kecil hati, dia pun basuh-basuh tangan, dia pergilah naik atas bilik. Lepas tu Damia pun kena tegur lah dengan bapak dia. Bapak dia cakap lain kali jangan tegur adik macam tu, sebab mungkin emosi adik dah tak stabil sebab kena berhenti sekolah dan berhenti kena bercuti sekejap, ditambah pula adik dia kena kerasukan. Jadi mungkin walaupun bapak dia percaya apa yang Damia cerita, tapi tindakan Damia cerita depan adik dia tu adalah satu tindakan yang agak sadis jugalah. Jadi Damia rasa macam tujuan dia, Damia kata kat abang dia, cerita tu adalah dia tak nak cerita sorok-sorok, sebab dia nak adik dia dengar apa yang adik dia buat tu, adik dia kena tahu, dia kata. Tapi dia kata akhirnya dia juga yang kena marah dengan mak ayah dia. Tiba-tiba mak dia, abang nak cakap come out lah, tiba-tiba mak dia bagi satu idea. Apa kata malam ni diorang baca Yasin dekat bilik adik dia. Tapi bila dengar macam tu, Damia jadi kecut perut. Sebabnya dia ni memang bukan budak yang berani. Dia takut kalau dia join mak ayah dia baca Yasin dekat adik dia, lepas tu dia pula yang kena histeria. Dia takut kalau adik dia bertukar rupa jadi serigala ke apa ke, dalam keadaan yang menakutkan, rambut panjang menguai ke, dia takut. Jadi dia cakap dengan mak dia, boleh tak dia tak nak baca Yasin tu dekat bilik adik dia, tapi dia nak baca Yasin daripada bilik sebelah. Mak dia kata okey, tak ada masalah, okey. Dan bapak dia tu mula-mula bapak dia macam berbelah bagi, sebabnya kesian. Bapak dia takut, kata mengikut ke cerita Dania, bapak dia takut kalau baca Yasin adik dia akan jadi lagi teruk, sebab benda tu meracau-racau dalam badan adik dia. Tapi akhirnya setelah dipujuk oleh mak dia, jadi bapak dia pun setuju. Bukanlah mak dia kata baca Yasin tu dalam keadaan adik dia terbaring, dia nak adik dia ni, si anak bongsu ni pun baca Yasin sama-sama dengan mak dengan ayah dia, sama-sama baca Yasin supaya menghindarkan daripada benda-benda yang kurang baik. Cuma Damia je yang terasing, dia baca Yasin dekat bilik dia, iaitu bilik sebelah adik dia. Jadi seperti malam tu, mak bapak dia pun dah tanya dengan adik dia pun kata okey, bolehlah baca Yasin sama-sama, dan dia orang pun ambil semayang. Damia pun teruslah masuk bilik kunci. Lepas dah kunci, Damia pun buka lah Yasin, dan Damia belum start baca waktu tu, sampailah dia dengar bapak dia sebut Yasin, macam tu, wal Quranil Hakim. Dia dengar mak bapak dia start baca, barulah Damia baca Yasin. Seram cerita ni, baru nak masuk. Bila Damia baca, tiba-tiba dia dengar mak bapak dia berhenti baca Yasin. Tapi waktu tu Damia teruskan baca. Cuma dalam hati dia pelik, kenapa mak bapak dia berhenti? Tiba-tiba dia dengar adik dia. Dia dengar, dia kata dia tak nampak, dia dengar adik dia menjerit. Hei bodoh, berhenti kau baca Yasin. Bodoh, cakap macam tu. Waktu tu Damia kata, adik dia kena rasuk sekali lagi ke apa? Macam mana ni? Waktu tu dia dah menggigil lah. Dia kata, macam dia pula nak kena histeria. Jadi dekat bilik sebelah tu, dia dengar bapak dia menyambar-nyambarkan adik dia. Sabar adik, sabar ni, papa tengah baca ni, ayah tengah baca ni, kita baca Yasin sama-sama. Adik dia mencarut-carut, bodoh, kau jangan baca Yasin, aku sakit, kau tahu tak? Lepas tu dia, hoi perempuan sundal, dia kata. Dia dengar cakap macam tu, perempuan sundal, kau keluar daripada sini, aku tak nak tengok muka kau lagi. Lepas tu dia dengar Damia dengar mak dia nangis. Lepas tu dia dengar bapak dia macam marah-marah, tak tahu apa yang bapak dia cakap, sama ada marah ataupun baca surah-surah dalam keadaan yang keras. Dia tak fokus, tak ada kata. Dia cuma nak habiskan Yasin yang dia baca. Tapi pada masa dia nak habiskan Yasin tu, dia dengar dekat bilik sebelah menjoget-joget adik dia, bapak dia menjoget-joget, mak dia pula cuba menenangkan keadaan. Dan tiba-tiba dia dengar, masih lagi dia baca Yasin ni, dia dengar bapak dia laungkan azan sampai 3-4 kali. Waktu azan tu adik dia menjoget-joget lagi kuat, dia kata. Dan dia dengar macam seolah-olah barang-barang jatuh. Jadi dia kata dia boleh bayangkan adik dia dalam keadaan yang mengaruk-ngaruk, yang menjatuh-jatuhkan semua barang, dan dia boleh bayangkan mak dia cuba menenangkan adik dia, dan pada masa yang sama dia dengar juga bapak dia cuba memulihkan keadaan dengan azan dekat dalam bilik tu.
Apa yang Damia boleh buat, dia terus baca Yasin dan dia tak berani nak keluar daripada bilik. Dia tak berani nak pergi bilik sebelah tengok apa yang berlaku, sebab dia takut kalau dia pergi keadaan jadi bertambah buruk, dan Damia kata takut dia pula yang jadi histeria. Jadi dia duduklah dekat dalam tu baca Yasin. Dah waktu tu dia kata peluh jangan nak cakap lah. Air mata menangis menitik, bukan sedih, dia kata ketakutan yang teramat sangat. Tiba-tiba dia dengar pintu dia kena ketuk. Rupanya bapak dia yang ketuk. Bila bapak dia ketuk, dia buka pintu. Bapak dia pun tengok Damia pun dah nangis-nangis dan sedih. Bapak dia peluk, bapak dia cakap macam ni, jaga rumah kejap, ayah nak pergi panggil imam. Jadi Damia pun bila dengar macam tu, dia pun tutup pintu balik. Dia tak berani nak keluar pada bilik. Dia dengar mak dia dengan adik dia ada kat dalam bilik. Cuma adik dia dah tak lagi mengaruk-ngaruk. Adik dia keluarkan bunyi gigi belaga sama macam yang Damia dengar malam semalam. Pada waktu tu juga dia dengar mak dia baca surah-surah lazim. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar. Dia dengar mak dia teruskan baca ayat-ayat lazim. Diselang-selikan dengan suara adik dia yang mencarut-carut. Dia kata dia tak dapat nak bayangkan macam mana keadaan adik dia. Bila mak dia baca ayat lazim, kejap-kejap mak dia berhenti. Sabar dik, sabar, ucap istighfar, astaghfirullahalazim. Dan adik dia terus juga, bodoh, bongong, bodoh, perempuan sial, bodoh. Macam tu yang dia dengar. Dia tak berani nak keluar pada bilik. Dan bapak dia ni pergi cari imam ni. Dah selang lebih kurang 10-15 minit, akhirnya bapak dia pun balik. Bila bapak dia balik, bapak dia, mak dia dan Damia ada dekat dalam bilik tu. Bilik sebelah tu buat upacara pemulihan lah, dia kata. Damia tetap juga dalam bilik, dia tak berani nak keluar. Tapi dia dengar waktu ustaz tu buat ruqyah, adik dia menangis-nangis, sakit, pergi daripada sini. Adik dia menangis-nangis. Dia tetap tak berani keluar pada bilik yang dia tahu, duduk dalam bilik, bertasbih, baca Yasin, menangis. Itu yang dia kata dia boleh buat. Dan selang selebih kurang setengah jam, akhirnya pintu bilik adik dia buka dan dia dengar suara mak ayah. Lepas tu dengar suara imam lah, dengan suara lain. Dia kata keluar pada bilik dan berbincang-bincang. Waktu itulah Damia berani nak buka pintu keluar dan dia tengok keadaan dan dah aman. Dia tengok ayah dengan mak dia. Waktu dia lagi sedih tau. Dia rasa sedih bila dia pergi bilik adik dia. Dia tengok bersepah-sepah bilik adik dia sampai semua buku jatuh, pasu bunga jatuh, dan dia nampak adik dia tengah terbaring keletihan dan dah tidur. Waktu tu dia tengok muka bapak dia keletihan, dia tengok muka mak dia macam sugul sangat. Cuma ustaz tu cakap jangan risau, benda tu benda liar, bukan daripada saka, bukan daripada keturunan. Kalau benda liar ni mengikut kata ustaz senang nak dibuang. Kita baca ayat-ayat suci, dia akan keluar lah. Dia datang tu semata-mata nak dengki. Dan ustaz tu cakap ini dah ke beberapa kali dia dipanggil untuk memulihkan keadaan orang yang kerasukan macam tu. Dan ada sesetengah kesnya sama macam Damia, iaitu daripada sekolah juga. Jadi ustaz tu beritahu jangan risau, tak ada apa-apa. Dan akhirnya adik Damia pun kembali pulih dan adik Damia berhenti daripada sekolah tu dan mereka bersekolah dalam sekolah yang sama. Dan sejak daripada tu Damia kata dah tak ada lagi gangguan pada adik dia, cuma ada berlaku sedikit perubahan. Dan Damia kata sejak daripada tu dia jadi lebih berani, sebab waktu kejadian dia rasa sedih sangat, dia tak dapat nak bagi bantuan. Dan sebagai kakak sulung dia kata dia kena jadi lebih berani. Dan Alhamdulillah dia jadi lebih berani. Dan diorang tak tidur bilik berasingan sampailah dia kahwin. Diorang tidur dalam bilik yang sama, bilik yang satu bilik 2 orang. Dia kata itu lebih baik. Dia kata dia nak mengenali adik dia, dia nak sayang adik dia, dia tak nak jadi adik dia macam tu lagi, dalam keadaan rasukan-rasukan macam tu. Dan Alhamdulillah sekarang Damia dan adik dia dan Nur Ashikin dan adik dia baru penama pun dah kahwin dua-dua. Mak ayah dia masih lagi hidup, masih lagi duduk dekat kawasan Shah Alam. Alhamdulillah semuanya bagus dan cerita ni berakhir dengan happy ending. Tak ada apa-apa berlaku selepas tu, sebab dia tak melibatkan saka, dia melibatkan rasukan. Cuma Damia kata dia minta maaf, dia tak boleh nak cerita ke abang apa yang berlaku dekat bilik sebelah. Cuma dia boleh
cerita dekat abang apa yang dia dengar sepanjang peristiwa malam tu. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang lebih-lebih kurang bayar abang lah sebenarnya, tapi abang lebih tua sikit. Dia baru 34, 36, 37 lah, lebih kurang macam tu. Disampaikan kepada abang oleh Mutu, bukan nama sebenar, M-U-T-H-U. Mutu bukan nama sebenar, berlaku dekat Negeri Sembilan pada tahun 1999. Cerita dia the best. Cerita yang ketiga ni tak ada hantu, tapi menarik ceritanya. Kisah dia macam ni. Mutu ni dia tinggal dekat satu kampung, dan kampung ni adalah kampung India, campur-campur sebenarnya, tapi kebanyakan orang dalam kampung ni memang orang India. Jadi kata dia daripada kecil sampai ke besar dia memang selalu bantu mak dia, dan keluarga dia ni memang kenal dengan seorang nenek tau. Nenek tu tinggal dekat hujung kampung India juga nenek tu, dan nenek tu tinggal sebatang kara, anak tak ada, suami tak ada, dan orang tak ramai tahu tentang asal usul nenek tu datang daripada mana. Tiba-tiba memang dah ada dekat kampung tu, kata Mutu. Dia pun tak kisahlah, cumanya dia kata setiap hari dia akan tolong mak dia hantar makanan. Mak dia ni baiklah, mak Mutu ni, dia selalu masak-masak. Bila masak-masak, baik makan tengah hari, baik makan petang, baik makan sarapan, dia akan minta anak-anak dia hantar makanan yang dia masak pada si nenek tadi. Walaupun diorang ni memang tak ada hubungan darah, tak kenal pun, maksudnya bukan saudara, tapi dia kata menjadi tanggungjawab lah mak dia ni. Mak dia baik, dia kata. Mak dia selalu masak lebih, minta si Mutu ni hantarkan kepada nenek tu. Dan itulah menjadi tugas Mutu, dan Mutu akan hantar makanan pada waktu petang aja, sebab waktu siang, waktu tu dia sekolah rendah lah, dia kata darjah 6, darjah 5 masa tu. Jadi dia kata dia memang hantar waktu petang makan malam aja, lebih kurang pukul 6. Itulah tugas dia. Hantar sarapan bapak dia, hantar makan tengah hari adik dia, dan Mutu hantar waktu makan malam. Inilah cerita dia. Dia kata memang dia selalu sangat pergi ke rumah nenek tu hantar makan malam. Daripada rumah dia nak ke rumah nenek tu lebih kurang 20 minit je jalan kaki, dan dia tak ada kenderaan pada waktu tu. Dia cuma ada satu basikal bapak dia punya, dan bapak dia selalu gunakan basikal tu untuk pergi kerja. Jadi dia kata dia tak boleh lah nak guna basikal tu. Cumanya dia kalau hantar makanan dia jalan kaki, dia bawa lah payung, dia kata, sebab dia takut sepanjang perjalanan tu berluka, dia kata. Lepas tu takutlah kalau ada benda-benda binatang berbisa ke apa benda, kan boleh lah guna kayu atau payung untuk mempertahankan diri. Nak jadi cerita tahun 1999 waktu tu dia kata dia hantar makanan macam biasa pukul 6 petang. Jadi dia bertolak daripada rumah, dia akan sampai rumah nenek tu pukul 6.20. Jadi nenek tu rumahnya letak dekat hujung kampung. Dia akan melintasi satu kuil. Kuil tu dia kata masih lagi digunakan pada waktu tu, dan orang ramai banyak datang ke kuil tu, dan kuil tu orang yang jaganya kadang-kadang datang lah, dia kata. Tok Sami dia tu kadang-kadang datang untuk jaga kuil tu, bersih-bersihkan kuil. Tapi kebanyakan daripada masa kuil tu dibersihkan oleh orang-orang kampung tu sendiri. Kuil tu tak besar, dia kata, cukuplah untuk orang kampung tu. Jadi petang tu dia melintas, dia lalu sampailah dia melalui kat kuil. Dia kata tak takut pun, dia kata tempat ibadah. Tapi dia kata bila sampai dekat hujung kuil tu, sampai kat kawasan kuil tu, dia boleh nampak ada kucing tau. Ada kucing tu cantik, warna hitam, dia kata. Jadi waktu dia bawa bekalan makanan tu, dia pun letaklah bekalan makanan, dia panggil kucing tu. Dia kata dia nakal waktu tu. Dia kata sekolah rendah dia nakal. Dan kucing tu tak mengiau, tak apa pun, berjalan ke arah dia. Dia tangkap kucing tu, dia campak kucing tu balik. Abang tu kesian kucing tu. Dia baling kucing tu sampai kucing tu jatuh, betul-betul landing dekat kawasan lopak air. Terpercik air kerana kat kucing tu basah bulu kucing tu. Tergelak-gelak semua tu. Sorry kucing, aku boring je kau. Saja baling kau, tapi aku tahu kau boleh landing, dia kata. Jadi dia pun dah habis dia baling kucing tu, dia ambil bekalan makanan dia tu, teruslah berjalan. Dia berjalan. Tak jumpa rumah nenek tu. Dia berpusing, dah berjalan, tiba-tiba jalan lagi. Rasanya pokok ni macam aku pernah jumpa. Jalan lagi. Pusing tempat yang sama. Rasa macam pernah jumpa pokok ni, dia kata.
Macam mana aku boleh pusing-pusing tempat yang sama? Patutnya perjalanan tu makan masa 20 minit je, 6.20 dah sampai rumah nenek tu. Tapi jam dekat tangan dia ni dah menunjukkan dekat-dekat pukul 7. Masih belum lagi sampai rumah nenek tu. Waktu tu dia dah cuak gila. Alamak, dia nak buat apa ni? Dia kata, macam mana dia boleh sesat macam ni? Kalau orang Islam, selalu orang-orang Melayu lah, kalau dah tersesat macam tu, kita azan kan. Tapi dia kata waktu tu dia tak tahu nak buat apa. Dia berpusing-pusing tempat yang sama, dah lebih pukul 7, masih lagi pusing tempat yang sama. Waktu tu mutu kata dia berdoa sangat-sangat, tolonglah jumpakan jalan ke rumah nenek tu, dan dia letak makanan dan dia nak balik. Tiba-tiba mungkinlah doa dia tu dikabulkan. Dia berjalan ke kuil yang dia lalu tadi. Waktu tu dia terkejut gila. Alamak, jumpa kuil yang sama. Macam mana boleh jumpa kuil yang sama? Tiba-tiba dia nampak dekat sebelah kuil tu ada kucing yang dia cempak tadi. Tapi kucing tu tengah jilat bulu. Jilat bulu kucing tu. Dia dah tak tahu nak buat apa. Mungkin dapat ilham lah, tiba-tiba dia pergi depan kucing tu. Dia buka bekalan makanan dia. Dia patahkan ikan yang mak dia bagi. Dia letak depan kucing tu. Dia cakap apa? Minta maaf sangat-sangat kucing. Aku bukan nak cederakan kau. Aku bukan nak buat bulu kau basah. Tapi aku main-main aja. Sebagai tanda minta maaf, aku bagi setengah daripada ikan daripada kau. Kucing tu tak mengiau pun. Kucing tu diam je tengok dia. Lepas tu dia bungkus balik makanan dan dia terus berjalan. Alhamdulillah. Akhirnya dia sampai juga rumah nenek tu. Dia sampai rumah nenek tu, dia letak barang makanan, dia terus berlari, tak patah sebab dah gelap tak waktu tu. Dah patah balik, dia terus sampai rumah dia 20 minit. Tak sampai 20 minit, 10 minit je sebab berlari. Dia lalu dekat kuil dia pun dia tak tengok kucing tu. Dia takut kalau dia tengok kucing tu dah bertukar jadi harimau ke. Tak pasal-pasal dia kena makan kan. Jadi dia sampai dekat rumah, dia cerita dekat mak dia daripada mula sampai habis. Lepas tu mak dia punyalah marah. Mak dia cakap apa ni, kepercayaan orang Hindu Mak dia kata, mana tahu kucing tu adalah jelmaan dewa ke apa ke, engkau sedap-sedap je balik, padan muka dah terkena. Jadi bapak dia cakap mungkin itu adalah kucing, tetap kucing kan. Dia mak bapak dia cakap dia pun makhluk Tuhan juga, kalau kita makhluk Allah. Dan kalau kita dengki dia dan dia berdoa, doa dia makbul pula, itu yang menyebabkan si mutu tu sesat. Dia kata itu mungkinlah sebabnya. Tapi mak dia lebih tegas lah. Mak dia cakap mungkin itu adalah jelmaan dewa. Dia terkena kan. Jadi insaflah mutu. Sejak daripada tu, dia bila nampak kucing kat mana-mana pun sampai sekarang, dia tak berani nak sentuh. Dia rasa macam apa yang mak dia cakap tu betul lah kot. Jadi dia rasa macam trauma lah bila tengok kucing. Cumanya bagi orang Islam, kucing pun makhluk Allah juga. Kita pun makhluk Allah. Kita tak boleh dengki makhluk-makhluk Allah yang lain. Kucing tak boleh, ke anjing ke apa pun makhluk Allah. Kita kena bagi layanan yang baik. Dan kalau kita kacau diorang, mungkin diorang berdoa pada Allah Ta'ala dan kita akan dapat balasan. Mungkin jugalah kan. Itu adalah dari segi pandangan Islam. Yang penting jangan buat kucing macam tu. Jangan buat binatang lain macam tu. Sekali dia berdoa, Allah makbulkan doa, tak pasal-pasal kita kena ketulah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Sebelum tu abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab dah beli baju t-shirt abang nak dijadikan cerita. Walaupun ada penghantaran yang lambat, tapi abang dengan adik abang berusaha untuk ke arah tu. Dan abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi beli sambal yang abang jual. InsyaAllah dana dah semakin banyak terkumpul. Tak banyak manalah, tapi Alhamdulillah dah terkumpul. Nanti kalau abang buat sumbangan ke rumah orang tua-tua, abang akan rakam video. Ini adalah duit kalian, duit kita semua yang beli sambal, yang beli baju t-shirt. Kita sumbangkan kepada masyarakat yang memerlukan. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.